Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Julai 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Sebanyak 6.37 juta ringgit telah diluluskan bagi membaik pulih kerosakan infrastruktur akibat banjir di daerah kecil Sundar. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menyerahkan peruntukan tersebut dalam satu majlis ringkas yang diadakan di Pejabat Daerah Kecil Sundar baru-baru ini. Terdapat 16 projek akan dilaksanakan di 10 buah kampung di daerah kecil Sundar termasuk membaik pulih kerosakan infrastruktur akibat banjir. Antara kampung-kampung yang menerima peruntukan itu ialah seperti berikut. Turut diserahkan penyerahan surat kelulusan projek transformasi luar bandar RTP yang telah diluluskan di bawah Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah telah menyertai pasukan outreach vaksinasi COVID-19 yang diadakan di Klinik Kesihatan Nanga Bau Dalat pada Khamis. Beliau yang juga Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak ketika ditemui berkata jarak perjalanan ke Nangabao dari Dalat mengambil masa selama 1 jam menggunakan bot laju yang menyusuri jalan sungai sepanjang 16 km. Untuk itu jelasnya dengan kekuatan 10 orang petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibantu oleh 6 orang sukarelawan daripada Pejabat Daerah Dalat disasarkan dapat memvaksinasikan seramai 186 penduduk Nangabao yang telah mendaftar melibatkan 11 buah rumah panjang. Tambah beliau lagi petugas dibahagikan kepada 2 kumpulan di mana satu pasukan menjalankan vaksinasi di Klinik Kesihatan Nangabao 115 orang dan satu lagi pasukan akan bergerak ke 4 buah rumah panjang 71 orang. Dengan cara begini kita pastikan bahawa untuk penduduk di kawasan luar bandar terutama sekali yang jauh daripada pekan yang sukar untuk diakses akan dapat divaksinasi. Tambahan pula bagi yang terlantar yang tidak dapat bergerak dari rumah ke pusat vaksinasi, mereka ini juga tidak terlepas daripada divaksinasi kerana ada mobile team yang akan pergi rumah ke rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah juga berkesempatan melawat projek bekalan air alternatif Sarawak SAWAS Nangabao yang telah siap dilaksanakan pada bulan Mac 2020. Katanya projek yang bernilai 16.7 juta ringgit itu akan memberi manfaat kepada 1,430 penduduk dari Rumah Balin, Rumah Dua, Rumah Tulu, Rumah Bala, Sekolah Kebangsaan Nangabao dan Klinik Nangabao. Projek ini memberi manfaat kepada rakyat. Kalau tidak, waktu kemarau jadi memang bermasalah bagi penduduk di kawasan ini. Kerana kalau hanya bergantung kepada air tadahan hujan dan bila kemarau datang maka ada sukar untuk mendapat bekalan air sama ada untuk minum ataupun untuk mandi. Di Sibu, seramai 35 atlet elit termasuk jurulatih skuad Sukan Malaysia Sukma Sarawak dari Sibu telah menerima suntikan vaksin dos pertama bertempat di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Tertutup Sibu pada Rabu. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai, semua atlet tersebut akan mengambil bahagian dalam Temasya Sukma Johor yang dijadualkan berlangsung pada 2022. Katanya atlet yang terlibat mengambil bahagian dalam pelbagai jenis sukan dan ketika ini semua mereka sedang menjalani latihan kendiri di rumah masing-masing. Vaccinate the athlete who is going for Sukma, who is going to represent Sarawak for Sukma. Sukma is actually planned for next year, but never went to the days yet. So there are about 38 of them. Some of them have been vaccinated. Some of them are below 18, so there are few of them were not able to be vaccinated. At the moment, they are doing their own training at home. So if things improve, they can group together the start vaccination for them to be vaccinated first before they can come together for training. I'm sure the next 2 weeks if our MCO is going to be relaxed with a lot of training, then they can come back and cancel.
Beliau berkata demikian kepada media semasa melawat program vaksinasi tersebut pada Rabu. Menjawab lanjut pertanyaan media, Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka berkata latihan berpusat atlet masih diteruskan namun dihentikan sementara kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. In fact, the centralized training is ongoing. They have to break off now because of the MCO. So when the MCO is relaxed later on, they have to come back again. Sementara itu, Ketua Zon Tengah Perbadanan Sukan Sarawak SAC, Mikar Canggan menjelaskan program tersebut merupakan kesinambungan daripada program vaksinasi pertama yang diadakan di Kuching pada 28 Jun lepas. Kami Mikar Canggan, Ketua Zon Tengah Perbadanan Sukan Sarawak selaku penjelaras untuk program vaksinasi atlet Sarawak untuk bahagian Sibu pada kali itu. Pada hari itu kita akan mula sesi vaksin untuk atlet-atlet yang dari bahagian Sibu seramai 35 orang atlet termasuk jurulatih. Ini adalah second batch. Selepas batch yang pertama kita buat di bahagian Kuching pada 28 Jun yang lepas. Ini adalah kesinambungan daripada program kita untuk sesi vaksin atlet lah. So hari ini ada 35 orang atlet dan jurulatih yang terdiri daripada pelbagai jenis sukan. So sesi vaksin ini adalah untuk atlet-atlet yang telah disenaraikan dalam senarai panjang untuk SUKMA tahun 2022 di Johor tahun depan. Bagi atlet olahraga Jetris Fu, beliau kini tidak lagi perlu bimbang untuk bertanding bersama dengan peserta lain kelak kerana telah menerima vaksin COVID-19. Selamat petang semua, nama saya Jetris Fu. Saya atlet dari olahraga track and field. Dan perasaan saya lepas ambil vaksin, saya rasa lebih selamat sebab supaya saya masuk pertandingan. Saya tidak payah risau itu virus COVID-19. Jurulatih olahraga Rebecca James Juat pula menegaskan pengambilan vaksin COVID-19 sangat penting untuk atlet bagi membolehkan mereka menyertai pertandingan di luar negeri mahupun negara. Pada pendapat saya, program vaksin ini sangat baik, memudahkan atlet, persediaan atlet untuk pergi ke kejohanan-kejohanan yang akan datang, especially yang berada di luar negeri atau luar negara. Membantu atlet, persediaan atlet, terutamanya sekarang adalah SUKMA SUKMA Johor yang akan datang. Selanjutnya, Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sibuti mensasarkan 5,000 bakul makanan dapat diagihkan kepada masyarakat Parlimen Sibuti di bawah pakej Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih. Menurut ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni, sebanyak RM300,000 telah diperuntukkan kepada setiap ahli parlimen mengikut kriteria yang ditetapkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Ketua Menteri dan tambahan RM50,000 daripada peruntukan sedia ada Pusat Khidmat Masyarakat Sibuti melalui penjimatan program dan aktiviti yang telah dibatal sebelum ini. Okey. Ini adalah merupakan program pertama agihan pakej bantuan makanan di bawah Kerajaan Negeri Persekutuan, di bawah pakej Pelindung Rakyat Pemulih, dan juga saya hari ini berada dengan KK Vincent Lusut Jaya 5 dan kita mengagihkan lebih kurang 125 bakul makanan, dan juga selepas ini kita akan beredar dan juga agihan petang ini akan diuruskan oleh pihak kampung dan juga akan diagihkan rumah ke rumah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas melakukan agihan bakul makanan kerajaan persekutuan di bawah pemulih Parlimen Sibuti pada Selasa. Agihan bantuan makanan itu turut melibatkan Rumah Rosulan, Rumah Vincent Sujang, Rumah Jimmy Nyahin dan Rumah Jembu. Bagi tempoh Januari hingga Jun 2021, Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sibuti telah membuat agihan sebanyak 4,555 bakul makanan melalui peruntukan sedia ada di bawah Pusat Khidmat dan sumbangan syarikat serta individu. Manakala pada 8 Jun lepas, Kerajaan Sarawak di bawah Pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS telah melakukan agihan bakul makanan ke semua 82 Dewan Undangan Negeri DUN di Sarawak dan kedua-dua DUN di bawah Parlimen Sibuti mengikut Ketua Isi Rumah. Manakala di Sebuyau,
Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi telah melakukan tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau pada Selasa. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau memberitahu PPV tersebut beroperasi semula untuk meneruskan pemberian vaksin jenis Sinovac kepada penduduk di kawasan tersebut. Jelasnya seramai 600 individu telah melengkapkan suntikan dos vaksin dan 240 orang lagi menerima suntikan vaksin dos pertama pada hari tersebut. Datuk Julaihi amat berpuas hati dengan proses vaksinasi yang dilancarkan berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, Ketua Penyelaras PPV Zon Sebuyau Dr. Muhammad Azhari Abdillah memaklumkan program vaksinasi di PPV Dewan Pembangunan Sebuyau dijalankan selama 6 hari sehingga 10 Julai ini. Beliau memohon agar penduduk kampung yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin untuk terus menghantar nama dengan segera di klinik kesihatan atau di pejabat daerah kecil Sebuyau. Mohon semua penduduk-penduduk Sebuyau datang untuk ke PPV Sebuyau untuk komplitkanlah dos kedua-dua dos lah, dan sama-sama kita menjaga SOP, sama-sama kita mencegah COVID-19. Sekian, terima kasih. Seterusnya, seramai 160 lagi penduduk dari 3 rumah panjang sekitar kawasan Ulus Pak Betong telah melengkapkan suntikan dos kedua vaksin COVID-19 yang dilaksanakan secara bergerak di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Klinik Kesihatan Nangan Mujau pada Selasa. Ia adalah hari kedua proses pemberian vaksin dos kedua selepas hari pertama pada Ahad menyaksikan seramai 100 penduduk menerimanya. Dua lagi program sama akan diadakan pada 8 Julai dan 11 Julai ini melibatkan seramai 470 penerima menjadikan keseluruhan seramai 730 penduduk yang menerimanya sepanjang 4 hari program tersebut. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerard Rentap Jabu yang meninjau proses pemberian vaksin di PPV itu turut memuji kelancaran pemberian dos kedua tersebut sambil merakamkan penghargaan kepada para petugas kesihatan melalui pejabat kesihatan bahagian Betong dan pejabat residen bahagian Betong. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Gerald Rentap Jabu yang meninjau proses pemberian vaksin di PPV itu turut memuji kelancaran pemberian dos kedua tersebut sambil merakamkan penghargaan kepada para petugas kesihatan melalui pejabat kesihatan bahagian Betong dan pejabat residen bahagian Betong. Beliau turut mengingatkan semua penerima agar terus mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal walaupun telah lengkap menerima 2 dos suntikan. Dalam pada itu, salah seorang penerima yang sempat ditemu bual, Vun Siu Chin dari Nangan Tapis Pak Betong amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak khususnya Adun Layar kerana membolehkan mereka mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan mudah. Terima kasih Angga WB, Jera Rentak, Abang Damri. Kami vaksin buat menolong tu, abang pengusaha kami. Baka orang kebisik kereta, namai. Tapi baka aku tu andai kereta, aku ke nya lah. Kami nak ikut 6 kali, tak serta nyamai meh. Nanti siku pusang ke tu betul mungkin. Ayo nak belanja di kena. Sekali lagi memberi terima kasih GWP Jaya Rentap. Beralih dengan laporan harian COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis memaklumkan Sarawak mencatatkan 281 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 67,841. Pecahan kes COVID-19 mengikut daerah adalah seperti berikut. JPBN Sarawak turut melaporkan 4 kes kematian baharu membabitkan 3 individu yang berumur dalam lingkungan 63 tahun ke 79 tahun dari daerah Miri dan seorang lelaki dari daerah Sibu berumur 59 tahun. Untuk itu, jumlah kes yang masih aktif adalah seramai 9,758 orang dan jumlah kumulatif kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Sarawak adalah 75,498 orang atau 84.75%.
Dalam laporan sama, Sarawak merekodkan satu kluster baru iaitu kluster Pagar Serian, manakala kluster Bunut Mukah telah diisytiharkan tamat apabila tiada kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Sementara itu, daerah Matu telah bertukar ke status kuning daripada jinggat selepas merekodkan 18 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak telah membuat keputusan untuk pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.